Awak boleh hidup gitu je. Berlaku persetubuhan, awak dapat anak. Tapi kenapa awak nak kahwin? Sedangkan awak hidup bebas dah. Nak buat apa pun, orang lain tak tahu. Ustaz, saya nak kahwin. Sebab apa nak kahwin? Satu jiwa saudara. Tak boleh hidup dalam keadaan itu. Walaupun mungkin seronok sekejap, tapi tak boleh. Hati memberontak, jiwa goyah. Ustaz, saya nak kahwin. Sebab apa? Sebab ni kahwin inilah dia akan ada kesucian di situ. Dia akan ada keberkatan di situ. Sebab tu kahwin ni suci sendiri. Perkahwinan ni suci. Sebab tu Allah minta kepada kita kahwinlah. Okay. Sedari dalam Islam meletakkan asas bila mana kamu kahwin, kita ada matlamat, goal of marriage. Kan? Tengok bertelamat. Bila mana kamu kahwin, maka dalam Quran menceritakan ni, dalam ayat dalam surah Al-Rum, maka di situ mudah-mudahan dengan perkahwinan yang diikut dengan jalan yang betul. Yang kahwin ikut jalan betul, maknanya prosesnya, katalah dia nak kahwin tadi, dia nak kahwin dia dah ikut jalan yang betul. Bagaimana pasangan yang dia pilih tadi memang sebagaimana yang Nabi ajar. Kemudian dia nak kahwin pun dengan jalan yang baik, dengan jalan yang betul. Akhirnya dengan perkahwinan yang berlaku ini, mudah-mudahan di situ adanya ketenangan. Bila paling ketenangan itu ada dalam perkahwinan sendiri, walaupun kita miskin, tapi ketenangan yang ada, insya-Allah dia akan subur dengan kasih sayang. Insya-Allah dia akan subur dengan warahmah, belas ihsan. Makna suami akan pandang kepada isteri dengan pandangan kasih, dia akan jaga kalau apa dia buat salah, dia akan minta maaf, dia akan jaga sungguh-sungguh, dia tantang sungguh-sungguh. Tapi ada orang kahwin tak dapat benda ni, bahkan jadi neraka hidup pada dia, berkacau hidup dia. Dilihat pada aspek dia orang. Kenapa berlaku begitu? Kenapa jadi sepatutnya kahwin tadi kamu akan dapat ketenangan, sakinah, warahmah, mawaddah, kamu akan dapat benda ni. Tapi why tak dapat? Tengok balik, patutlah sebelum kahwin dia ada buat sesuatu yang Allah larang dia buat. Ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi buat, dia buat. Benda-benda yang saya jumpa dalam kes. Saya cerita pada saudara dulu dengan kes report syariah court ataupun melibatkan agensi yang terlibat 10 tahun saudara dengar cerita rumah tangga orang. Tapi dapatannya apa dia? Hadiah. Sebab itu saudari, bila saudari datang khusus, kami bagi guideline untuk saudari dapat sedikit panduan. Lepas ni tak ada orang dah nak cerita bab nikah pada saudari-saudari sekalian. Tak ada orang, melainkan saudari cari sendiri yang itu. Ni ya. Okey. Yang ni dia tak akan datang bergolik saudari. Tak akan datang bergolik. Sebab itu dia akan ada sebelum kepada perkahwinan. Sebab itu saudara akan jumpa apa kriteria dia, nak cari calon, cari gitu ke tak. Nabi didik, Nabi ajar satu-satu kriteria apa benda ni, supaya dengan perkahwinan yang berlaku itu dia akan dapat 3 benda ni: ketenangan, juga kasih sayang dan juga belas ihsan. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Baik. Ya Allah suruh kita kahwin saudara-saudara sekalian, Baik, apa hikmahnya? Hikmahnya satunya nak jaga nasab keturunan. Nak jaga nasab. Nak jauh daripada benda-benda ni. Allah tak bagi hidup dalam keadaan couple itu. Sebab tu saudara kena jaga benda ni. Saudara demi Allah, bila manusia duduk dengan kes, ustaz dan kes rumah tangga yang teruk-teruk ni, berlaku perkahwinan dan rumah tangga tadi teruk dalam perkahwinan dia. Biasanya ustaz akan sembang, awak buat apa sebelum nikah? Awak buat apa sebelum nikah? Allah, selagi waktu teruk ni langgar apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Kadang-kadang banyak. Mungkin Allah Ta'ala tak ambil dalam kita bercinta dengan pasangan kita.
kita nampak okey, kita nampak relax, kita nampak happy. Mungkin Allah Ta'ala tak ambil ke situ, tapi Allah Ta'ala letak nanti dalam perkahwinan. Dan kebanyakan kes, 90% kes yang Ustaz handle kes dari mana yang terjegat benda ni. Orang buat apa sebelum kahwin? Jujur dengan Ustaz, berlaku persetubuhan ke tak? Ustaz, kau pegang tangan dia tak? Pegang. Sebab tu kita sedari Allah letak hukum ni untuk kita disiplinkan diri kita. Macam kita dengan pasangan, sedari dengan pasangan masing-masing. Mungkin orang lain tak tahu cerita. Orang lain tak tahu cerita. Sama ada dalam kereta ke, ataupun tempat-tempat lain, orang lain tak tahu. Tapi ingatlah, Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan Allah tak mati. Mungkin hari ini lepas. Macam istidraj ya. Satu nikmat yang Allah bagi pada orang, tapi Allah tak redha. Nah, okey. Zat Allah tak ada lagi. Bila berlaku begitu sedari menjunam. Baik. Macam mana contoh? Ustaz ada kes pasangan yang sebegini. Ustaz, saya tak ada perasaan, saya sentuh isteri nothing, isteri sentuh saya pun nothing. Feel habis. Macam mana feel boleh habis? Sedangkan sebelum ni ada percintaan okey pun. Allah letak dalam perkahwinan. Ustaz share sedikit bila mana Ustaz duduk dengan kes saudara. Allah, saya dah bagi tahu kepada orang yang sepatut saya bagi tahu. Lepas ni saudara bergerak masing-masing. Okey Baik. Kahwin ni saudara, dia bukan hanya sekadar kita dengan isteri, tetapi dia adalah untuk membentuk keluarga dan juga melibatkan masyarakat. Bermakna kita isteri dengan persekitaran yang ada. Kalau dalam family, sebab itu disebut bahasanya persemendaan. Apa maksud persemendaan? Ipai dua yang ada dalam umur, sanak saudara yang ada, sepupu sepapat yang ada, kita kena bina hubungan di situ. Kemudian bukan sahaja sekadar itu, tengok, melibatkan masyarakat. Sebab daripada masyarakat yang baik ini, dia akan bermula pada tunas perkahwinan yang bahagia. Bayangkanlah kalau orang ni kahwin, dia bahagia, okey, rumah tangga dia baik, kemudian yang lain duduk persekitaran pun baik, persekitaran adalah baik, insya-Allah dia akan jadi baik. Insya-Allah dia akan jadi baik. Tapi kalau duduk dalam yang ni jahat-jahat, di akhir ni dia akan membina satu situasi environment kedudukannya, dia akan jadi, dia akan kita akan terdorong untuk ke arah sesuatu yang tak baik. Bermakna environment ini juga dia membina perkitaran yang lanjut. Sebab itu dalam Islam meletakkan asas sebenarnya hikmah, duduk pada hikmah. Dan dengan perkahwinan ni, bayangkanlah perkenalan daripada satu keluarga kepada satu keluarga, dia akan jadi berkembang besar. Saudara kahwin, saudara mengenali keluarga isteri, berkembang. Oh ni mak menakan isteri, oh ni pak saudara dia akan berkembang. Kedudukan silaturahim ni. Sebab itu dalam Islam Imam Asy-Syafi'i dia tak galakkan kalau kita kahwin dengan ada pertalian keluarga macam sepupu. Boleh kahwin, boleh. Hukum syarak sah atau tidak hukum syarak sah. Kalau dengan saudara memang tak boleh kan. Dengan sepupu boleh tak? Dengan sepupu kita boleh. Tapi Imam Syafi'i dia tak galakkan. Cuma kalau kahwin juga sah hukum syarak. Why? Sebab kalau berlaku apa-apa sah, dia bukan hanya sekadar dia dengan isteri, tapi dia akan melibatkan persengketaan keluarga yang akhirnya melibatkan silaturahmi tadi terbentuk, sepupu ni akhirnya pecah. Itu kesan dia. Cuma daripada tadi, kalau melibatkan sepupu boleh kahwin, tak ada masalah. Okey, saudara, kalau tanya kepada kita, hukum perkahwinan ni apa dia? Ataupun berapa kedudukan hukum perkahwinan? Ni hukum perkahwinannya dilihat pada, dia ada dua besar lah. Ni dipanggil hukum taklifi. Hukum taklifi ni dia akan bincang tentang sunat, wajib, harus, makruh, haram. Saudara, tengok,
Kahwin ni, dia boleh jadi harus, dia boleh jadi sunat, dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Baik, selagi cuba tengok yang haram ni. Haram, makna dua ni kahwin ni haram hukum dia, berdosa. Sebab apa? Sebab bimbang. Kalau dia hukumnya dia membentuk hukumnya haram, sebab bimbang memudaratkan pasangan. Bimbang memudaratkan pasangan. Saudara nampak apa saudara? Pada ni, apa yang saudara faham? Ustaz nak yang saudara faham. Maknanya, maknanya penyakit yang boleh membawa mudarat. Okey, lagi. Saudara, kurang upaya. Okey, saudara tengok kurang upaya. Okey, saudara. Memukul. Okey, saudari. Saudari nampak apa? Okey. Contoh. Okey, faham. Okey, selagi. Selagi faham apa? Haram. Selagi belakang, boleh bantu? Penyakit. Okey, gini. Okey. Baik. Saudara sedang respon tadi, pukul, mana penyakit bahaya. Okey. Yang saudara sebut, yang saudara respon, betul belaka. Nak ceritanya, agama kita ni bila ada hukum berkaitan dengan ni, satu, dia nak pastikan kalau melibatkan perkahwinan ni, biarlah kamu nak kahwin, satu, tolong tengok kedudukan pasangan kamu macam mana. Satu, tengok apa aspek kesihatan dia, okey ke tak okey. Aku ni kalau kahwin dengan dia, okey ke tak? Aku sebelum ni aku hidup okey, tiba-tiba takut kahwin dengan dia, jangan hidup aku. Bermakna dilihat pada aspek satu, kesihatan, betul? Dilihat aspek apa lagi? Keselamatan. Maknanya hukum ni dia dah perincikan siap-siap. Kalau nak kahwin tolong tengok. Kalau tidak, kalau kahwin dengan membuta begitu, akhirnya kesannya dengan perkahwinan dia boleh memudaratkan kita. Yang sepatutnya perkahwinan tadi menghala kepada sakinah, tenang, kasih sayang, warahmah, belas ihsan. Dengan sebab berlaku kemudaratan dalam hidup, kita tak tercapai benda ni. Aspek kesihatan saudara sebut. Itu saudara. Sebab tu saudara, permohonan saudara-saudari sekalian bila masuk kepada, ialah membuat saudara-saudari akan buat permohonan kebenaran berkahwin. Tiba-tiba saudara akan jumpa orang HIV. Apa kaitan dia dengan HIV? Kita nak tengok satu aspek kesihatan orang. Okey ke tak okey? Ustaz, kenapa HIV ke penyakit lain banyak lagi? Ya. Sebab masa modul dibina, sedangkan masa tu oleh kerana hukum ni ada, antaranya aspek kesihatan kita nak tengok ialah okey. Jadi masa tu bincang-bincang, kami duduk dengan KKM, duduk sekali bincang, duduk dengan KKM ni meja bulan. Masa tu HIV sangat menular. Maka di situlah kami tengok, Datuk Mufti tengok, duduk di sini, maka kita tengoklah HIV. Sebab HIV ni dia boleh berjangkit. Kalau dulu dengan dadah saudari, now melalui hubungan laki sama laki, berlaku hubungan penggiliran macam-macam, hubungan seks yang bebas. Ini penyumbang utama. Sahabat saya duduk di hospital Serdang dan dia jaga unit HIV. Saya tanya dia, penyumbang utama sekarang apa dia untuk HIV? Dia kata dadah salah satu. Cuma sekarang penyumbang utamanya adalah
hubungan seks bebas. Saya tanya dia, macam mana saya nak tahu kedudukan dia, doktor? Yalah, kita nak tahu secara fizikal macam mana. Kita takkan boleh detect orang dia lain, melainkan dia buat HIV test. Sepuan punya di situ lah kita boleh detect. Okey, bermakna dengan cara tu. Siapa dia orang? Siapa dia orang ni, doktor? Ustaz sekarang ni dia orang ni bukan orang biasa, kadang-kadang melibatkan dia golongan profesional. Wah, saya kata, nak detectnya sangat susah. Mungkin depan kita nampak okey, belakang cerita lain. Benda ni dah saya handle dalam kursus berbicara. Bukan kursus berbicara keluarga. Ustaz, suami saya gay lah Ustaz, isteri saya lesbian lah Ustaz, isteri saya homoseksual lah Ustaz. Akhirnya, apa jadi pada perkahwinan? Ustaz tak pernah tengok okey lah, setakat ni Ustaz tak pernah tengok okey report tu. Akhirnya menghala, tak tahu ke mana. Sebab tu sedari, bermakna kalau di situ, ialah HIV ni saja kita tengok, nak tengok risiko kesihatan. Buat ujian yang tu. Sebagaimana Ustaz sebut tadi, penyakit lain banyak lagi. Ya, thalassemia bahaya, melibatkan genetik. Betul tak? Hepatitis B, hepatitis A, banyak benda. Tapi nak cerita sedari-sedari, kami tak mampu nak buat benda tu. Kami tak mampu. Aspek keselamatan, dulu kita bincang, kami nak tengok kedudukan orang dia nak kahwin, di siapa background dia, supaya jelas. Masa tu kita guna thumbprint, biometrik. Tag zip data, kita kena bukti aman. Kita boleh kena bukti aman pada orang itu. Zat, mata keluar, siapa dia. Tapi, ialah biometrik, tag tak jadi lagi. Tag tak jadi lagi, orang bersusul kat belakang. Jadi, apa yang saudara masukkan, maklumat yang ada, dikepilkan bersama, itulah kami ingat. Cerita apa ada dalam orang ni? Macam saudara sebut tadi, pukul dan sebagainya. Ada tak saudara? Ya. Patah. Bukan setakat patah, melibatkan nyawa. Punya rekod jenayah dia, ya Allah, berpuluh-puluh rekod jenayah. Cuma kalau nak kahwin juga, okey, kita okey, kahwin lah. Tapi sebenarnya dia boleh hadap. Tapi hukum perkahwinannya macam mana kalau boleh memberi mudarat? Ni. Sebab tu selagi Allah minta tengoklah macam itu. Kalau makruh pun dia boleh jam dalam perkahwinan. Makruh apa? Dua ni kahwin ni tidak berkeinginan. Maknanya dia tak ada keinginan pun untuk nak kahwin. Kalau kahwin juga, sedari rasalah logik akal, dia ni tak ada keinginan untuk kahwin, tapi kalau dipaksa dia kahwin juga, agak-agak perkahwinan dia okey ke tak sendiri? Sebab apa saudara? Sebab apa tak okey? Ya. Benda ni Ustaz jumpa sedari. Bila mana Ustaz fikir, patutlah dalam hukum ni dia ada prinsip kasih siap. Sebab itu, kalau boleh pada peringkat sunat hukum dia, mana dia tadi mampu, dia berkeinginan, dia kasih kepada yang ni, mana di situ dia selari dalam perkahwinan. Bukan sekadar selari, bahkan sekufu dia panggil. Sekufu ni mana matching. Mana mungkin kita boleh duduk dalam keadaan orang yang tidak matching dengan kita? Boleh zat kahwin, tapi nak memahami, Ustaz ingat, kan kadang-kadang cinta kasih ni dia tak boleh dipaksa rela, betul tak? Mungkin sayang kat aku, mungkin sayang tak. Sebab dia hadir dengan tunah yang sangat bersih dalam jiwa. Okey, saudara. Okey, ni rukun saudara. Ni rukun ni kita nak tengok. Maknanya rukun dia akan mengikat, mesti tepat dia. Mesti tepat kepada kedudukan. Contoh, kalau rukun ni, kalau rukun dia ada 5. Ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, ada wali, saksi, sirah. Bermakna sedari kalau nak kahwin, mesti pasangan sedari, siapa dia? Pengantin lelaki. Makna orang lelaki dah siap-siap di situ. Dia tak akan berlaku perempuan sama perempuan, tak akan. Maka dia mesti lelaki. Begitu juga dengan perempuan. Dan perempuan mesti pengantin lelaki, dia punya pasangan. Lelaki mesti perempuan.
Kemudian wali, kena ada saksi, sirah. Tadi kita yang satu. Baik, pada perincian kedudukan orang lelaki, sedari nak nikah mesti dengan orang lelaki. Adakah semua lelaki sedari boleh kahwin? Tak. Sebab tu ada perempuan, hukum dia ada perempuan yang dipanggil dalam hukum perempuan yang haram dikahwini, tak boleh. Contohnya, macam sedari perempuan, sedari nak kahwin dengan lelaki, perempuan lelaki ni adik kandung, boleh tak dia dengan adik kandung itu? Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Yes. Sampai bila tak boleh? Selama-lama kan? Betul tak? Bukan hari ni dia tak boleh, bukan esok tak boleh. Di wilayah ada tak nikah dengan adik-adik? Mana dia nikah? Bukan laluan kita, bukan laluan sedari masuk usul dia pun isi borang pun letak. Itu jalan dia. Lepas tu dapat anak, tengok-tengok dia adik-adik. Nikah dengan pak saudara ada, nikah dengan ayah dia pun ada. Bukan ada kita tak nak berlaku. Baik, kedudukan hukum. Sebab itu, tengok sedari, pada kedudukan lelaki ni sedari nak kahwin dengan dia, apa yang Islam bagi tahu? Satu, dia ni syarat. Syarat kepada lelaki ni supaya sedari boleh kahwin dengan dia, antara asas yang perlu ada. Dia tu sedari Islam, okey. Dia lelaki ni, dia mesti Islam. Sedari macam mana sedari nak tahu dia tu Islam atau Islam? Secara dokumentasi. Macam mana? Kalau kita, macam negara kita, di IC kita, dia akan tertera di situ Islam, betul tak? Manakala dia masuk Islam, dia akan ada kad confirm macam begitulah. Okay. Jelaslah makna gitu. Tapi kalau kita nak kahwin dengan contoh orang bukan warga negara, mana Netherlands, Amsterdam sebagai contoh, Jerman, macam mana nak kata dia Islam tak Islam? Biasa kalau dia masuk Islam, dia akan ada, biasanya dia akan ada commercial card, letter dia biasa akan ada lah. Mana gitu contoh kan? Sebab ada warga negara kita sedari tak masuk di Jawi dulu, dia duduk di luar negara, kahwin pula di gereja, pasangan dia tu adalah Kristian Katolik, dapat anak, balik ke Malaysia nak daftar perkahwinan. Sedangkan rasa perkahwinan dia okey atau okey? Sebab syarat tadi. Baik, yang kedua dia lelaki, okey fine, jelas di situ. Yang ketiga sedari nak kahwin dengan lelaki ni, sedari kena pastikan dia tak ada 4 orang isteri yang sah dalam satu masa. Macam mana? Rekod yang pernah ada sedari di wilayah persekutuan, pernah berlaku seorang perempuan berkahwin, dia kahwin rupa-rupanya isteri dia ni adalah isteri yang ke-11. Oh, kalau Ustaz, 11 bukan. Bermakna secara tak langsung sedari nak kahwin dengan lelaki ni, sedari mesti research dia kena ada dekat sedari. Dia disampung, orang dia macam mana, background dia macam mana. Tu. Bukan dalam bukan pengantin perempuan, bukan mahram sebagaimana saya sebut tadi kan. Kemudian bukan dalam ihram keadaan asli kita. Ini syarat asas. Begitu juga saudara nak kahwin dengan perempuan, dia itu Islam, dia itu wanita. Pastikan wanita saudara kan? Ada tak orang ni? Ada tak orang lelaki ni sebiji macam wanita? Saudara kan? Kalau kadang-kadang kalau orang perempuan ni dengan eyeshadow, makeup, okey, bukan dalam ihram lagi. Dia kalau orang pergi ihram haji ataupun umrah, dia tak boleh nikah dan dia tak boleh mengahwinkan orang kalau dia wali. Kalau berlaku juga tak sah. Sebab tu bila mana berlaku perkahwinan, kan ada anak nak kahwin kat sini, ayah dia duduk kat umrah dalam ihram haji. Kalau dalam ihram ataupun dalam ihram umrah ataupun haji, sedangkan anak nak kahwin sebagai contoh, berarti kita akan tengok
Kalau ayah berada dalam ihram haji ataupun umrah, kita nak kahwin, di saat itu dia dalam ihram haji ataupun umrah, maka perkahwinan kita tak sah. Walaupun ayah tak ada, walaupun ayah wakil pada imam untuk imam nikahkan, maka akad tadi adalah akad yang tidak sah dari seluruh syarak. Ini pernah berlaku Ustaz, yang kecil balik dalam perkahwinan. Sebab tu kita nak clear betul-betul kedudukan hukumah yang ada. Okay, kerelaan sendiri dari. Okay, tengok kriteria yang Nabi bagi tahu ni sedari Nabi bagi tahu. Sedari nak pilih lelaki, apa dia kriteria yang dia ada, yang sepatutnya dia sedari agama dia, pastikan dia agamanya makna menghayati agama, bukan hanya sekadar ia Islam, tetapi dia melibatkan dia tu dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan tu. Kemudian dia mampu memimpin keluarga, akhlak, kemampuan dia, keturunan baik, sekufu majlis sebagaimana Ustaz sebut tadi ni. Ni sedang kita tengok benda ni yang Nabi bagi tahu, bukan Ustaz bagi tahu Nabi. Kemudian bagi orang lelaki, saudara nak pilih isteri yang akan duduk dengan saudara bukan esok, bukan lusa, bukan sehari dua, tapi selama-lamanya. Maka Nabi bagi panduan, tungkahul mar'ah bi arba'. Nabi sebut, orang lelaki kamu nak kahwin dengan perempuan ada 4 perkara kamu kena tengok. Limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Agama, keturunan, rupa paras harta. Maka dia sebut prioritinya, maka Nabi kata apa dia sebagai solution. Maka kamu tengoklah fadfar bidati din taribat yadak. Apa dia? Agama. InsyaAllah dia akan kenal saudara satu. InsyaAllah dia akan kenal satu. Ini benda asas lah. Cuma kadang-kadang terlibat melibatkan pemilihan tadi saudara. Sebab nikah ni dia juga, kalau saudara memahami, ada orang kata dia secara tak langsungnya bila sebut tentang nikah ni adalah ketentuan qada dan qadar Allah, ya. Tapi saudara, dia juga melibatkan ikhtiariyah daripada kita. Sebab tu Nabi sebut benda ni. Kalau tidak, Nabi tak sebut benda ni. Dinikahi seorang perempuan secara umumnya kerana 4 perkara: keturunan, kecantikan dan agama. Maka kamu hendaklah memilih fadfar bidati din. Itu solution yang dia bagi. Bermakna dia juga bermula daripada kita untuk pilih, kemudian tawakallah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wali. Saudara, kedudukan wali ni dia ada 3 perbahasan besar lah. Mujbir, ghair mujbir, wali hakim. Mujbir dan bukan mujbir ni dia termasuk wali nasab. Kalau sedari ada wali nasab, tertib nasab keturunan, contoh melibatkan ayah kandung datuk, okey, dia ada perbahasan ni. Bila dilihat pada kedudukan wali, okey, ni wali nasab disebut sebagai wali mujbir. Title dia adalah wali mujbir. Saudara tahu apa wali mujbir? Apa maksud wali mujbir? Saudara, ada 2 orang title wali mujbir, saudara. Satu ayah kandung. Ayah kandung ni title dia wali mujbir. Yang kedua datuk, iaitu ayah kepada ayah, bukan ayah kepada ibu, ayah kepada ayah. Datuk kita ni wali mujbir. Mujbir dia apa? Dia boleh paksa anak dia yang berstatus dara, dan kalaulah dia nikahkan, anak tak setuju, perkahwinan tadi tetap sah dari seluruh hukum. Sebab tu kuasa ayah kandung ni ada. Sebab tu berlaku perkahwinan yang di Thailand, ayah tak tahu, dia nikah gitu je. Cuma ayah dia ni adalah orang yang alert dalam bab undang-undang, terubah perkahwinan. Sebab tu ayah kandung ni, kalau sedari tahu kedudukan ayah kandung ni, kadang-kadang ayah ni dia ada sifat ego dan sebagainya. Ustaz tak nafikan benda tu. Tapi kadang kita nak kahwin, kita kena tengok kedudukan ayah kandung. Sekali datuk, dia boleh nikahkan anak dia yang berstatus dara tanpa minta izin. Maknanya itu kuasa dia. Dan selain daripada ayah kandung dengan datuk ni dipanggil wali ghair mujbir. Bukan mujbir lah. Siapa dia? Adik-beradik sebapa, adik-beradik sebapa, tu dia punya kedudukan. Maka dia cuma dia tak boleh nak paksa. Cuma kalau kita tak, kalau ayah dah meninggal, datuk juga meninggal, kita ada abang, kita nak kahwin, abang kena ada tak? Abang kena ada.
Wali itu kena ada. Wali wajib ada pada melibatkan perkahwinan. Kalau tak ada, la nikah illa di wali. Nikah tak akan berlaku. Mana nikah tak sah tanpa ada wali. Cuma kedudukan abang ni dia tak nak pasal. Okey. Baik. Cuma bagi orang yang tidak ada wali, contoh, ni kedudukan ialah dia tidak ada wali. Contohnya apa? Dia akan melibatkan wali hakim lah. Cuma siapa wali hakim ni? Wali ni dia tak ada kaitan pun dengan saudari. Macam saudari duduk di Selangor atau duduk di wilayah, dia tak ada kaitan pun. Tapi bila mana melibatkan perkahwinan, urusan perkahwinan, dan orang ni dilantik sebagai wali raja, dia dilantik oleh siapa? Sultan ataupun raja di negeri-negeri. Sebab dia melibat wali hakim, dia melibatkan pemerintah. Bila mana dilantik, secara automatik dia akan ada kuasa. Kuasa apa dia ada? Wali. Baik, bagi kes apa? Satu, tak ada wali nasab. Macam mana tak ada wali nasab? Contoh, ayah dia dah mati, datuk dah mati, dia semua perempuan belaka, tak ada dah orang lain, pak saudara pun tak ada dah. Bermakna dia tidak ada wali nasab, maka dia akan pergi kepada wali hakim. Itu satu. Juga termasuk pada saudara baru, dia masuk Islam, semua family dia tak ada seorang pun yang masuk Islam, semuanya non-Muslim belaka, only dia. Bermakna dia tidak ada wali nasab, maka nikahnya kena ada wali, walinya hakim, wali hakim ataupun wali raja. Wali yang tak cukup syarat jadi wali. Lepas tu yang wali lain tak ada. Wali enggan, wali enggan. Wali ada, ayah ada, tak setuju. Selagi bila ayah tak setuju, Ustaz, ayah saya memang tak setuju, dia tak nak saya kahwin dengan pasangan saya. Cuma atuk saya dah bincang dengan atuk saya okey, dia boleh. Abang saya okey je, ayah dia tak nak. Boleh tak pindah pada datuk? Tak boleh. Bila wali ni enggan, dia tak akan berpindah kepada wali nasab yang lain. Dia akan berpindah kepada wali hakim yang lain. Kalau berlaku perkahwinan menggunakan wali nasab, contoh atuk yang nikahkan, abang yang nikahkan, oh ya, kahwinan tak sah hukum syarak, confirm tak sah. Sebab itu bagi kedudukan wali enggan, Ustaz ingat ini lagi. Kalau ada kes lah, Ustaz tak tahu lagi macam mana, tapi saya ingat mungkin tak ada lah. Cuma kalau berlaku, ayah kita enggan, tak nak. Sebab kadang-kadang enggan ayah ni, kadang-kadang ialah kalau dilihat tu dari satu aspek syaraknya tak kena juga. Sebagai contoh, kita syarifah, kita pilih pasangan kita bukan sahih. Ayah nak sahih, ayah tak setuju, abah tak setuju. Benda itu satu contoh. Benda cuma gini saja. Dia dalam, kalau ayah ni pandangan ustaz lah, kalau kita nak bercakap dengan ayah memang dah tutup, tak nak. Mungkin dengan ibu juga dah tutup. Kadang-kadang kita perlu juga cari orang yang ketiga, yang mungkin ayah tadi dia boleh down sikit. Cari orang yang baru untuk bercakap. Cuma kalau memang dah tutup juga, tak boleh, semua dah tak boleh nak buat apa. Okey, saudari, untuk kahwin nanti filekanlah permohonan wali hakim bagi kes wali raja, permohonan wali hakim bagi kes wali enggan. Kalau wilayah ni sedang direct ke filekan ke Mahkamah Syariah Dalam Utara, filekan permohonan wali enggan direct. Biasanya mahkamah akan panggil, dia akan sepina ayah hadir ke mahkamah. Kenapa tak nak bagi, tak nak jadi wali? Cuma kesan tu akan ada. Apa dia? Bila berlaku situasi macam tu, mungkin masalah melibatkan hubungan hati. Tapi bagi pasangan ada kena hadap. Tapi boleh. Jalannya filekan ke mahkamah akan panggil ayah. Kalau ayah kata dia tak setuju, tutup tak setuju, selagi yang risau. Mahkamah akan ada bidang kuasa untuk membenarkan anda nikah menggunakan wali hakim. Baik. Kalau ayah tak mari dalam majlis akad nikah tak boleh. Tapi perkahwinan tetap boleh jalan. Tapi kesan tu akan ada. Tak ada hati. Sebab itu pujuk itu penting. Mungkin dengan orang ketiga untuk downkan. Kadang-kadang dengan ayah dia ada ikut. Tak nafikan di situlah sekali. Kemudian dia yang Ustaz terlibat darat, kadang-kadang handle. Okey, wali enggan. Ini wali ghaib, wali hilang. Macam mana wali boleh hilang?
dilihat balik pada aspek kedudukan keluarga. Oh, bercerai, mak kahwin lain, ayah kahwin lain. Dalam situasi macam ni, mak, ialah ayah pun tak peduli dan sebagainya. Okey, kedudukan macam tu sendiri, walaupun ayah hilang, katalah hilang, kita nak ambil abang ataupun datuk untuk jadi wali, boleh kita wali, dia hilang ni, dia tak akan juga berpindah kepada wali nasab. Takkan. Hilang ni, dia akan berpindah direct kepada wali hakim. Sebab tu mahkamah akan panggil, tengok betul hilang. Sebab tu sedang dia akan jumpa, biasanya mahkamah bila mana kes membabitkan wali hilang ni, sedang dia akan jumpa, biasanya di akhbar dia akan ada nota, kadang-kadang pencarian wali. Sebab ada di Metro, Sinar, dia akan berdepan dengan isu tu. Biasanya masuk mahkamah arwah supaya buat pencarian, tak dapat juga, tak ada respon juga, bidang kuasa mahkamah untuk membenarkan anda menggunakan wali hakim. Kalau tiba-tiba katalah ayah ada balik, baik, apa jadi pada perkahwinan yang berlaku itu tetap sah dari sudut hukum syarak. Ayah tak tertikai, dia filekan ke mahkamah, setakat ni tak benar ya. Sebab kita kena buat dengan cara yang betul. Beza dengan nikah Thailand, ayah tak tahu, buat begitu, ayah ada hak untuk cabar. Sebab dia wali, wajib. Okey, wali ditahan dalam penjara tak berhubung, ada tidak sah taraf. Baik, kedudukan anak tidak sah taraf. Sedangkan macam mana nak tahu kedudukan kita sah taraf ataupun tak? Sebab apa? Sebab kalau kita kedudukan anak tidak sah taraf, kadang-kadang benda ni tak dimention oleh ibu bapa pada kita. Sebab benda ni kadang-kadang benda yang sensitif, silent gitu. Saudara, baik, apa kesan pada perkahwinan? Kalau berlaku kedudukan anak tidak sah taraf, dinikahkan oleh ayah dia, saudara, nikah dia tak sah, saudara. Nikah dia tak sah. Ustaz ambil beberapa kes yang Ustaz handle di wilayah Persekutuan Satu. Berlaku perkahwinan membabitkan, Ustaz ambil contoh di Kuala Lumpur lah, Ustaz tak sebut sempat lah, saudara. Perkahwinan berlaku tahun 1984, saudara. Kes ni sampai kepada kami tahun 2020, Disember 2020, lepas PKP, masa kita buka pejabat agama, okey ada kes ni. Saya PIC. Lihat balik pada perkahwinan rupa-rupanya, ya, berlaku perkahwinan pada tahun 1984, dia adalah statusnya adalah anak tidak sah taraf, ayah dia nikahkan. Endingnya, saya filekan ke mahkamah, buat surat dan sebagainya, dan filekan ke mahkamah sabit perkahwinan yang berlaku pada tahun 1984 adalah satu perkahwinan yang fasid. Apa maksud fasid? Tidak sah dari sudut hukum, tidak sah dari sudut hukum syarak. Fasid mana? Besar. Yang kedua, berlaku di sekitar ni, ceras luas sekali, Cik Kuala Lumpur, membabitkan kedudukan perkahwinan 3 beradik. Siapa yang nikahkan dia? Abang dia. Dia ada 4 beradik. Abang nikahkan adik dia 3 beradik. Pasal apa abang boleh jadi wali ni? Sebab ayah mati, datuk mati, dia ada 4 beradik. Hak sulung ni abang. Patutnya okey tak ada sudut kedudukan wali? Yes. Rupanya abang ni adalah anak luar nikah. Mak dia tak mention pada nikah. Kes ni berlaku pada tahun 2014. Pecah cerita ni baru tahun 2017. Juga kes ni Ustaz handle. Kes 4 beradik ni, kes 3 beradik ni, filekan ke mahkamah syariah, kedudukan perkahwinan diorang ni, 3 beradik, semua mahkamah sabit tak sah nikah berlaku. 2014 kahwin, 2017 baru tahu cerita. Macam mana Ustaz boleh tahu cerita ni? Ibu pergi ke Jawi, menangis di Jawi. Sebab apa? Tengok perkahwinan anak-anak dia. Ustaz tak nak jadi gini selagi pada selagi. Tak nak. Sebab itu boleh bakal dokumentasi cerita-cerita ni, kedudukan kami akan semua. Pendaftar ada kuasa tak? Ada kuasa. Zat dia tanda tangan, lepas barang. Lepas barang, orang ni akan kahwin. Tapi kesan daripada tanda tangan tak sampai seminit. Sebab tu Ustaz jaga juru nikah, Ustaz tak teliti. Juru nikah kamu kena teliti dalam bab ni. Orang lain mungkin tak tahu cerita, tapi kamu dah dibekalkan dengan ilmu untuk ditengok mana. Kadang-kadang ada ibu bapa ni datang cerita, Alhamdulillah, okey je.
Ustaz saya ada anak dan sebagainya, ustaz saya dulu bla bla bla. Ustaz macam mana ustaz? Saudara, kita ni bila ada dosa, qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la ya'ti ila ayat. Kita dengan Tuhan bila kita taubat, Allah Ghafurur Rahim. Sifat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau kekal dengan keadaan begitu, contoh ada dia kekal, kita ada ibu bapa yang di silent. Okey, yang 3 beradik tadi bukan setakat silent, saudara, dia tipu kedudukan dia punya status perkahwinan si ibu ni. Dia kan boleh lepas, tapi Allah ni dia, mungkin hari ni lepas. Ibu 17 bangkit balik cerita. Sebab tu kami, saudara, kita sendiri tengok. Sebab tu sedari, untuk maklumat sedari, dokumen yang wajib sedari ada. Bila mana sedari nak kahwin, buat permohonan nanti, antara salah satu dokumen yang kami akan minta, Selangor akan minta, KL akan minta adalah salinan solat nikah ibu bapa. Sedari wajib kena ada. Ustaz, ibu bapa saya hilang lah, sedari buat carian. Ustaz, rupa-rupanya ibu saya nikah di Thailand lah ustaz. Kalau ada ni sedari, baik kalau laku sedari benda yang nak kena settle adalah cerita ibu ayah dulu, dia ni nikah okey ke tak okey. Kerana benda-benda gitulah saudara. Dilihat pada technical issue, tetapi this is very big issue tentang perkahwinan. Okey, saudara, kesetarafan anak. Okey, ini wali akrab. Contoh, dia ada sepupu saudara dia, sepatutnya bila mana dia nak kahwin, sepupu tu jadi wali. Sebab tu sepupu ni dia masih jadi ranking wali, tapi kita nak kahwin dengan dia. Habis siapa nak jadi wali? Wali hakim. Okey, saudara, ni syarat wali, tengok panjang saudara. Okey, ni tertib wali ni. Tertib wali ni mesti kena ikut. Ingat, ranking pertama bapa kandung. Mati bapa kandung ni saudara, duduk nombor 2 adalah datuk. Datuk dulu, bukan adik-beradik. Datuk dulu nombor 2. Lepas tu barulah adik-beradik. Ni saudara lelaki, saudari ada abang banyak, contoh, ramai. Maka abang-abang ni lah dipanggil wali setaraf. Level kuasa dia sama. Kena abang long ke? Abang long duduk luar negara lah ustaz. Kena tunggu abang long ke? Abang long ada. Dia level dia sama. Tengok hak mana warak di kalangan mereka lah saudara. Sehinggalah dia akan pergi saudara, sehingga aku melibatkan wali hakim lah. Okay, wali ni dia ada perpindahan. Dalam tertib wali tu tadi, sebab-sebab berlaku perpindahan tu ada. Contoh, tak sempurna akal ustaz, ayah saya ada, tapi ayah saya sekarang ditidurkan. Itu contoh benda, ditidurkan. Bila ditidurkan, sebenarnya kita dalam proses nak kahwin ataupun tunggu nak kahwin dia, tiba-tiba ayah ditidurkan. Mungkin pada hari kahwinan ke sebagainya, bila ditidurkan bermakna kedudukan wali, dia akan berpindah. Siapa selepas itu? Lepas ayah kandung siapa lagi? Dapat lagi tak? Tak ada. Okey, adik-beradik. Adik-beradik. Okey. Belum balik fasik, kadang-kadang ayah ada, tapi ayah tak solat. Adakah kita tinggal begitu? Tak saudara. Yang ni kita masih lagi guna pakai pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam An-Nawawi dan juga pandangan Imam Al-Ghazali. Maknanya walaupun dia tak sembahyang, tapi bila mana dia mengucap balik, maka kedudukan bila mengucap balik dia akan clean balik. Boleh tak jadi wali? Okey, matian wali. Kalau wali mati, kita nak solat mati. Kafir ataupun murtad, isu ni dia akan bawa ke mahkamah untuk pengesahan wali. Okey, kedudukan. Ni syarat-syarat saksi. Tengok panjang saudara. Okey, ini lafaz ijab qabul. Untuk ijab qabul ni saudara, sekalian, dia mesti ada lafaz ijab dan qabul. Mesti ada. Ijab ni daripada wali, mesti daripada wali, makna wali yang akad. Saya nikahkan kamu si Polan bin si Polan dengan mas kahwinnya. Kalau wali dia ada dengan mas kahwin ini sebanyak RM80 tunai. Saya nikahkan kamu, itu maksud ijab. Qabul ni mesti daripada pengantin lagi. Saya terima nikahnya. Cukup tak? Cukup dah. Walaupun mungkin tak sebut mahar, dia punya mahar berapa-berapa dalam majlis akad, hukumnya adalah sah. Sah hukum syarak. Cuma kalau sebut mahar adalah lagi baik.
Sebab dia dah jelas di situ. Saya terima nikahnya si Fulan binti si Fulan dengan mas kahwin sebanyak 80 tunai, 300 tunai. Kalau emas saudara buat dalam bentuk emas, saya terima nikahnya dengan mas kahwin sebanyak 1 berapa emas dalam bentuk gold bar, 10 gram emas tunai. Nilai boleh sebut tak? Tak boleh. Cuma kalau sebut lagi baik. Sebab kedudukan emas kita diubah-ubah mengikut nilai dia. Okey, saudara, perkahwinan ni dia akan membentuk hukum. Ada haram sementara, ada huruf, ada haram selama-lamanya, ada juga dengan sebab susuan. Susuan pun panjang cerita. Macam mana nak tahu daripada susuan tak susuan? Mesti ada dokumentasi menyatakan kedudukan itu. Okey, ya. Okey, zihar ilah, yang ni benda-benda yang boleh menjejaskan perkahwinan. Zihar ilah. Okey, zihar ni suami menyamakan anggota, salah satu anggota isteri dengan ibu dia. Oh, tangan awak sama seperti tangan mak saya, kemaluan awak sama seperti kemaluan mak saya. Zihar. Dia tak jadi cerai lagi. Cuma hukumnya adalah haram. Tengok. Haram. Lepas tu nak hilangkan kedudukan haram ni, mana dia melibatkan kafarah, mesti kena buat. Mesti kena buat. Okey. Pertama, ni kena buat. 2, 3. Ni. Dia mesti mengikut tertib. Siapa yang nak arah ke benda ni, sebab tu kes melibatkan zihar ni, dia akan bawa kepada mahkamah. Kalau kita mahkamah, tapi jangan dibawa benda-benda ginilah. Okay, ilat pun sama. Saudara jadi suami nanti, baik, jangan sekali-kali sebut melibatkannya. Bersumpah, suami bersumpah tak nak melakukan hubungan kelamin dengan isteri dia, jangan. Hukumnya adalah haram. Dalam Islam hukum haram. Kalau kita sebut gini tak boleh dah. Demi Allah, wallahi abang tak kesentuh awak. Pun tak boleh dah. Apatah lagi melibatkan berlaku hubungan kelamin, dia pergi kepada ilat. Ilat ni kafarah ada ni, cuma yang ni boleh pilih. Okey, orang lain tak tahu, burn gitu, senyap dulu gitu, dosa aku tetap mati. Takkan ilat, melainkan dengan kafarah yang ada. Baik, saudara. Okey, didalil, dari ilat, dari zihar ada. Okey, kita akan tengok kepada prosedur perkahwinan. Untuk prosedur perkahwinan ni, Dik, Ustaz 11 dengan Ustaz 11? 11 suku. Ha? 11 suku. 11 suku. Ya, baik, saudara dan saya sekalian, ni kita akan belajar prosedur. Ustaz akan guide saudara-saudari untuk mohon kahwin. Ustaz ingat mungkin ada yang nak kahwin terdekat ataupun mungkin nampak lagi, tak apa. Untuk Ustaz bagi panduan. Baik, siapa yang duduk di negeri Selangor, tolong kat tanya. Yang tinggal di negeri Selangor, menetap. Okey, ya? Okey, tak. Yang tak angkat tangan, Ustaz ingat saudara tinggal di wilayah. Okey? Baik. Gini saudara, untuk mohon kebenaran berkahwin, satu, memang saudari, lelaki, perempuan, bila mana nak kahwin, dia kena mohon. Okey. Bila nak mohon? Bila nak start buat urusan ni? 3 bulan sebelum saudara akad nikah. Maknanya, ataupun 3 bulan sebelum saudara kahwin. Maknanya saudara, di pihak saudara-saudari, mesti dah ada satu tarikh. Decide satu tarikh. Walaupun mungkin tarikhnya akan berlaku perubahan, tapi decide satu tarikh. Ke belakang itu dalam tempoh 3 bulan saudara kena buat urusan. Dalam tempoh 90 hari sebelum saudara-saudari kahwin. Okey? Jangan awal sangat. Nak nikah Disember 27 hari ni buat dah. Sebab ni dia punya kebenaran kahwin ni dia ada limit tempoh. Selakunya bila keluar daripada pejabat agama 3 bulan tu. Itu tempoh selaku. Katalah kalau berlaku Ustaz, saya dia punya kahwin jadi terpaksa extend,
Terus lagi. Dek, apa sih? Boleh nanti tengok. Nanti. Coba. Boleh. Sikit jadi. Okey, saudara. Nanti apa ni? Admin check sekejap. Okey Ustaz, tolong fokus sekejap, saudara. Yang Ustaz berhenti kat mana tadi? Apa? Okey. Kebenaran ni dia ada tempoh selaku bila keluar daripada pejabat agama tarikh tu 3 bulan dia tempoh selaku. Cuma kalau saudara contoh, bila sampai 3 bulan tak kahwin lagi, ustaz saya itu pasal stand lah bla bla contoh. Baik. Boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma kena pergi balik pejabat agama, nanti kita akan bagi, biasanya kita akan bagi lanjutan dalam tempoh 2 bulan. Lanjutan tempoh. Okey. Dalam tempoh 2 bulan kena kahwin lah. Kalau berlaku lagi, ustaz saya tak dapat lagi lah, hak tu memang kena itu saya balik. Okey. Untuk permohonan kebenaran berkahwin tadi saudara, Ustaz minta saudara saya angkat tangan gini. Dia permohonan kebenaran berkahwin ni, contoh kalau saudara yang duduk di negeri Islam, siapa-siapa yang tinggal di negeri Islam menetap ni nama dia tinggal situ. Sama ada dia sewa rumah, dia sewa bilik, dibeli rumah di situ, ataupun dia sewa kemah. Ada sewa kemah. Yang penting duduk di sana. Tapi saudara mungkin orang Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka, Perak, Johor, Sabah, Sarawak. Okey saudara, dia bila mana saudara dah menetap di satu-satu negeri ni, macam Selangor lebih pada 4 bulan, bermakna anda dah boleh mohon kebenaran berkahwin melalui negeri Selangor. Walaupun awak orang Terengganu nak nikah di Terengganu, tak apa, mohon dengan Selangor akan keluarkan kebenaran berkahwin pada awak untuk awak kahwin di Terengganu. Dia akan keluarkan kebenaran berkahwin ke Terengganu. Tak perlu tukar IC. Tukar IC ni bid'ah lah ke? Tak ada. Tak perlu. Saudara mohon je. Mana mohon dengan Terengganu, mohon dengan Selangor akan keluarkan kebenaran berkahwin kepada anda. Anda nak kahwin kat mana? Sebab dalam orang tu mesti ada isi nak kahwin kat mana, sekian. Sarawak, Sabah contoh. Jadi kebenaran tu kita akan keluarkan mengikut permohonan anda. Okey, tapi syaratnya anda menetap, kalau Selangor ni kadar bermustaqim adalah 4 bulan. Okey? Dan siapa yang tinggal di wilayah persekutuan lebih pada 90 hari, 3 bulan. Tak kira lah macam tadi, tak kira orang negeri mana. Bermakna anda dah boleh mohon kebenaran berkahwin dengan wilayah Jambi. Nanti kami akan keluarkan kebenaran itu kepada anda mengikut anda nak kahwin. Kat mana? Ke bulan kan? Baik, kebenaran daripada pejabat agama ni berapa lama saudara boleh dapat? Kalau wilayah dengan Selangor, on the spot. Mungkin 10 minit, mungkin 20 minit, mungkin 30 minit, tertarik kepada queue. Satu lagi sistem okey atau okey. Sebab kita nak kena generate bila sistem ni dia mesti on. Tak boleh nak buat secara manual, tak boleh sebab dia melibatkan rujukan tu. Setakat ni kita break sekejap lah, macam bank lah. Kalau sistem down kita break sekejap. Okey? Kita melibatkan rujukan. Baik. Jadi saudara dah tahu tadi nak mahu ke mana. Itu satu kaedah, satu cara. Ataupun saudara kata, ustaz saya orang Terengganu, ni IC Terengganu ni, Terengganu dengan saya berkisah tiada. Ustaz saya nak balik buat Terengganu juga, boleh tak boleh? Boleh. Cuma rugi masa. Rugi masa saudara boleh balik buat kat negeri kita, tak ada masalah. Kemudian rugi masa je. Tapi boleh tak boleh? Boleh. Baik, tu kaedah kedua. Maknanya anda tengok dia punya kesenangan anda macam mana. Kalau anda nak balik juga, silakan.
Kalau nak buat di mana tempat negeri di mana anda bermasnauti tinggal ni, okey. Gitu. Itu dua. Baik. Untuk Selangor dengan wilayah ni saudara, macam kita di sini, Selangor dengan wilayahnya kita ada border. Maksud Ustaz, border ni kan di sini ada cerdas Selangor, ada cerdas Kuala Lumpur, betul tak? Gombok Kuala Lumpur, Gombok Selangor, Damansara Kuala Lumpur, Damansara Selangor. Begitu. Kadang-kadang rumah dia pintu pagar depan ni masuk Selangor, dapur masuk KL. Kan border. Kadang-kadang di IC pun tulis alamatnya sekian, cuma negeri Selangor Kuala Lumpur. Selangor Kuala Lumpur boleh juga situ. Okey, gini. Kalau duduk di border, sedari tolong tengok cukai pintu rumah terbayar kat rumah. Centernya cukai pintu rumah. Kalau saudara contoh tengok, oh rumah saya dibayar di Majlis Perbandaran Ampang Jaya, confirm bahawa bermakna borang-borang Selangor, saudara jumpa dengan Imam Jurunikah Poli Selangor, hantar ke pejabat agama Poli Selangor. Sini dia akan masuk pejabat agama di arah Hulu Langat. Kalau bawa Selangor. Kalau hantar ke Jawa juga, reject orang tu. Jumpa dengan imam pun imam tak kelayan. Sebab dia tak boleh nak tantangan. Sebab itu dia tracknya mesti bawa Selangor. Kalau di Selangor, nak tengok macam mana? Tadi ya, cukai pintu bayar kat mana? Kalau bayar di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, contoh, oh confirm tu bawa Kuala Lumpur. Bermakna saudara akan buat, bawa Kuala Lumpur, jumpa imam, hantar ke pejabat agama ke Jawa, baru dia akan proses ke mana-mana. Okey, jelas saudara Ada soalan? Jelas tak? Jelas Okey, itu permohonan. Baik, cuma dia punya track, saudara Ustaz akan cerita ni track dulu. Katalah saudara, okey, saudara dah ada borang. Okey, cuma borang ni, gini. Kita borang ni, untuk saudara mohon nanti, ada secara online dan ada secara manual. Maksudnya, secara online ni, ada negeri-negeri yang telah menggunakan secara online, maka kita ada website negeri masing-masing. Saudara follow je website tersebut. Nanti Ustaz akan, kita ada slide nanti saudara. Tapi maklumnya saudara online ni bermakna saudara duduk kat office, kat rumah, saudara masuk kepada website, nanti buat pengisian maklumat, kemudian kena cetak borang tu. Bermakna saudara tak perlu pergi ke pejabat agama lagi, cetak borang. Bermakna dah ada borang. Okey. Dan maksud manual ni contoh macam Sabah dia ada website, cuma dia tak direct macam permohonan secara online tu tak. Maknanya contoh kalau orang Sabah dia nak kahwin, dia kena ambil borang tu dekat pejabat agama. Lepas tu baru dia isi gitu. Tu maksud manual. Okey, jadi saya sebut saudara gini. Katalah saudara dah tahu untuk permohonannya, saudara dah mohon dengan negeri mana-mana, okey. Yang penting saudara dah mohon, okey ustaz saya dah ada borang. Borang dah ada cetak. Kemudian dalam masa yang sama, biasa sistem ni saudara, dia ada checklist. Apa-apa yang saudara boleh tengok pada checklist, nanti print out sekali. Katalah saudara dah ada checklist tu, maknanya mesti ada dokumen-dokumen sokongan yang perlu dilampirkan bersama. Cuma saya akan cerita nanti, tapi ini saya sebut secara umum dulu. Contoh macam saudara wilayah Selangor ni kan, borang ada, okey fine. Kemudian apa lagi? Punya supporting document. Contoh salinan IC anda, salinan IC pasangan anda, HIV test, kemudian segi perkahwinan yang anda masuk ni. Kalau yang bercerai, kita nak segi cerai asal, itu benda-benda dokumen sokongan yang kita perlukan. Okey, katalah dah ada, ustaz saya dah ada borang dah, kemudian saya pun dah ada dia punya supporting document. Lepas tu saya nak pergi jumpa siapa? Ini nombor dua. Saudari kena jumpa juru nikah tempat di mana saudara-saudari tinggal. Bukan tempat nak kahwin. Tinggal dulu. Saudari duduk ke mana? Cerah ni sebagai contoh. Saudari duduk area ni sebagai contoh. Okey, yang ni mana masjid dia? Badatul Razak. Kena pergi ke Badatul Razak tu, jumpa dengan Imam Badatul Razak, tanda tangan dia. Imam tak semuanya juru nikah, tapi biasanya juru nikah ni adalah imam. Dan kita tempatkan mereka ni adalah di masjid-masjid. Nanti jumpalah. Sebab itu nanti selalu kalau tengok apa kenyataan biasanya akan ada juru nikah. Jumpa dengan dia. Tanda tangan dia tu penting sebab kita dah ikat daripada undang-undang tu, memang dia kena tanda tangan. Cuma bila mana dia nak tanda tangan, saudari-saudara jumpa dengan imam ni, pastikan dokumen bawa tu adalah dokumen yang lengkap.
Jangan Ustaz saya HIV test tak buat lagi, Ustaz boleh tanda tangan dulu tak? Tak. Memang kita arahkan supaya imam jangan tanda tangan orang yang tak lengkap. Pastikan lengkap. Kita cek satu-satu. Okey, barulah imam tu tanda tangan. Okey. Lepas imam tanda tangan, baik. Selagi ya. Lepas imam tanda tangan, okey. Hantarlah ke pejabat agama untuk dapatkan kelulusan. Sebagaimana Ustaz sebut kelulusan tadi, biasanya wilayah persekutuan on the spot ditekan lagi. Begitu juga dengan Selangor. Maknanya borang jumpa imam juru nikah, kemudian hantar pejabat agama. Yang bawah ni, siapa nak mula dulu? Lelaki kena mula dulu. Lelaki kena settle dulu urusan dia, barulah pasangan boleh bergerak. Cuma kalau duduk dalam daerah yang sama, apa maksud duduk dalam daerah yang sama? Contoh, anda, Ustaz contohkan, anda duduk di sini, di area Bandatul Razak. Okey, ini taman apa lagi? Taman berlupa Ustaz. Taman Jaya, Taman Midah. Kata lagi Taman Midah. Okey, fine. Awak duduk di Taman Midah. Lelaki tinggal dekat mana? Tinggal dekat Alam Damai. Contoh, kedaikan Alam Damai. Lelaki dekat Alam Damai, awak dekat Taman Midah. Baik. Lelaki settle dengan imam Taman Damai. Imam Alam Damai dulu. Jumpa dengan imam, dia tanda tangan. Anda sendiri duduk kawasan ni Bandatul Razak, jumpa dengan imam Bandatul Razak. Cuma beza lelaki dengan perempuan ni satu. Sedari bila mana sedari nak jumpa dengan imam, okey, wali kena hadir sama. Kena bawa wali bersama. Wali tanda tangan di hadapan imam juru nikah sama juga. Macam saudara di hadapan imam juru nikah. Bila dua-dua dah tanda tangan, okey, nanti pergilah ke jawi. Hantar ke jawi, kita akan proses, kita akan keluarkan kebenaran kami. Okey, itu satu Kalau dalam daerah yang sama, buat sama-sama jumpa imam masing-masing, hantar ke jawi. Cuma kalau negeri yang berbeza ataupun daerah yang berbeza, misalnya negeri yang berbeza, contoh saudari duduk dekat KL, pasangan kat mana? Negeri Sembilan sebagai contoh. Okey, pasangan lelaki yang duduk di Negeri Sembilan pun dia proses dalam bentuk yang sama. Dengan borang dia pergi jumpa dengan imam juru nikah tempat dia tinggal, dia akan hantar kepada pejabat agama daerah, contoh Seremban. Nanti Seremban akan proses kebenaran tu dapat. Saudara kena pas kebenaran tu pada pasangan anda yang duduk dekat KL. Sedari, borang sedari, kemudian jumpa dengan imam bersama dengan wali, kemudian wali tanda tangan, okey, pergi pejabat agama, bawa borang pasangan anda yang daripada Seremban, contoh, dengan borang anda masuk ke jawi, jawi akan proses kebenaran berkahwin, dapat kebenaran berkahwin. Sedari nak kahwin kat mana? Kawasan ni, di Bandatul Razak, bawa kebenaran jawi yang keluarkan ni, pergi pada imam, bagi pada imam Bandatul Razak. Bagi pada imam, imam akan masuk schedule dia. Lepas tu tunggu hari, bicara dengan imam. Biasanya kita akan follow mengikut tarikh anda. Okey ya. Cuma kalau kebenaran berkahwin itu keluar, contoh tarikh sekian anda nak kahwin, Ustaz boleh tak saya nak percepatkan? Boleh. Ustaz boleh tak saya nak lewatkan? Boleh. Asalkan jangan lepas pada 3 bulan tu. Saudara macam mana nak kena buat? Anda bincang je dengan imam. Tak ada masalah. Tarikh sekian mengikut, maknanya melibatkan anda. Okey, jelas setakat ni saudara? Okey, ni website negeri-negeri saudara. Okey, ni yang guna sistem STIM, sistem pengurusan perkahwinan Islam Malaysia, ialah negeri-negeri yang guna. Melaka, Kedah, Perak, Johor, Terengganu baru masuk Terengganu. Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Selangor. Maknanya semua guna sistem yang sama lah. Maka kalau contoh orang Kedah, dia nak masuk kepada permohonan borangnya, dia akan masuk kepada sistem STIM, sama je. Cuma ada negeri yang masih lagi tak berubah, maknanya dia kekal dengan sistem dia. Kami respect lah dengan, oleh kerana negeri tak nak guna pakai yang ni, dia nak guna sistem dia orang, maka kita respect di antara satu sama lain. Macam contoh Pulau Pinang, Ibu Nakahat, Sarawak, Korea, Kelantan, Pahang, siapa masih lagi member kami. Ada contoh kalau orang Sarawak, dia duduk di Sarawak, dia nak kahwin, dia akan follow kepada sistem Ibu Nakahat. Cuma saya sebut tadi, kata kalau orang Sarawak, orang Sabah sekalipun,
dia menetap di wilayah persekutuan dan dia nak kahwin dekat Sabah, lebih pada 3 bulan dia menetap di wilayah persekutuan, boleh tak mohon kepada SPIN? Boleh kan? Boleh kan? Walaupun dia nak kahwin kat Sabah, mohon je pada sistem SPIN ni, nanti kita akan keluarkan kebenaran berkahwin ke mana? Ke Sabah. Cuma ustaz kalau saya nak balik ke Sabah juga, boleh kan? Tapi buang masa. Okey kan? Okey, saudara ni, ini borang. Ini borang wilayah. Pattern dengan guna sistem SPIN ni, inilah pattern dia. Okey, cuma beza logo dah nanti saudara. Cuma ingat nanti saudara yang masuk kepada sistem SPIN ni, macam saya sebut tadi ada Melaka, Kedah, kadang-kadang IC pun masih lagi negeri masing-masing gini. Dia, katalah saudara duduk di wilayah ataupun di Selangor gini. Nanti bila masuk kepada sistem, biasanya sistem akan minta alamat. Alamat dia ada 2. Satu alamat tetap, satu lagi alamat surat menyurat. Okey, alamat tetap tu saudara masukkan alamat sebagaimana IC. Alamat surat menyurat ni alamat terkini saudara duduk kat mana. Kalau contoh di Taman Medah saudara masuk. Okey, nanti cetak dia akan keluar borang KL lah. Kalau alamat surat menyurat ni di mana? Di Terengganu. Cetak dia akan keluar borang Terengganu. Itu alamat, tengok di sini. Okey, ini borang. Orang lelaki yang ni tanda tangan saudara, yang ni part untuk imam tanda tangan. Pastikan dokumen masuk jumpa dengan imam lengkap. Okey, saudara, ni borang perempuan. Cuma beza orang perempuan sendiri. Beza ni tengok. Di borang ni dia akan ada tanda tangan wali. Orang lelaki tak ada. Kau orang lelaki ada wali. Ada kan? Orang perempuan yang ada wali. Sebab itu wali Ustaz sebut tadi, dia bukan tanda tangan kat rumah. Jumpa dengan imam. Cuma ada solutionnya. Ustaz, saya tak dapat hadir Ustaz, dia duduk kat Penang. Apa solution? Solution dia, saudara nanti akan ada borang pengesahan tanda tangan wali nanti. Guna borang ni, kalau wali duduk jauh, bagi borang daripada wali dan bagi helaian yang ni. Dia tanda tangan, dia jumpa dengan imam jurunikah ataupun di pejabat agama di bahagian undang-undang keluarga, dia tanda tangan di sana. Nanti disahkan oleh pejabat agama ataupun jurunikah tempat dia tinggal. Nanti bila dia dapat, nanti wali pas kepada awak balik. Jadi bila jumpa dengan imam, contoh di wilayah di Selangor, walaupun ayah tak dapat hadir, wali tak dapat hadir, bermakna kami tahu dah, oh ayah setuju. Siapa yang tanda tangan? Oh, ada tanda tangan ayah. Siapa yang mengatakan di tanda tangan ayah? Ada helai yang tadi mengesahkan pengesahan tanda tangan wali, jabat agama contoh. Itu penting Okey, yang ni saudara akan masuk tengok. Nah, ni maklumat yang saudara akan masuk. Tengok maklumat kebenaran kahwin, tarikh cadangan bila, alamat tempat nikah kat mana. Nanti kita akan follow nanti. Okey, Korea mana, mas kahwin berapa, masukkan. Kemudian maklumat wali. Cuma bagi kes wali hakim yang ada kaitan dengan wali hakim, baik, dia akan ada button. Bila mana anda klik button wali hakim, dia akan block semua maklumat ni. Sebab memang anda tak tahu siapa wali hakim. Wali hakim ni wali pejabat agama, wali pejabat agama. Cuma dia akan block yang ni lah. Tapi bagi yang ada wali, ada kriteria. Okay, status. Okay, ni saudara dokumen sokongan yang kami nak. Kad kenalan, warga negara asing, pasport, mati okay, yang berstatus MyCas ni penduduk sementara. Kalau kita orang biasanya kad kenalan lah. Okay, kena ada 2 salinan. Kita biasanya KL ni kita akan letak 2 salinan semua. Okay, pengesahan ujian saringan HIV. Untuk ujian HIV anda kena masuk kepada sistem cetak baru keluar borang. Jangan pergi hospital ataupun klinik tanpa ada borang. Biasanya hospital reject, kadang-kadang dia reject. Mana borang? Sebab tu kena masuk kepada sistem dulu. Cetak barulah dia akan keluar borang. Okey, khusus perkahwinan ini saudara masuklah. Nanti ini dia berhubung dengan jauh nanti dalam rekod ada, nanti kita akan keluarkan sigi perkahwinan. Tempohnya dia sepanjang hayat ni saudara. Okey, setakat ni bunyi kata dia akan ada limit tempoh nanti untuk segi perkahwinan. Cuma secara tempoh, secara perkeliling dah bagi dia. Tak ada lagi setakat ni tak ada lagi. Cuma setakat ni sepanjang hayat. Cuma ada nak bincang benda ni, tapi masih lagi dalam perbincangan. Okey,
Yang ini sekiranya ada kaitan lah surat ataupun CD atau kad yang mengatakan dia masuk Islam. Kalau di luar negara, pastikan ada dia masuk Islam dan ada kad convert di luar negara. Tak apa, UK, Netherlands, Korea. Bapa kita nikah dengan Korea Utara. Korea Selatan. Korea Utara tak boleh lupa Korea Utara. Korea Selatan. Korea Selatan bukan main. Okey. Polis dengan tentera, kalau anda polis dengan tentera saudara, anda kena ada kebenaran daripada majikan. Mari kena ada. Polis dengan tentera ni mesti kena ada. Dia tak boleh nak skip sebab arahan majikan itulah. Okey, sebab benda ni kalau berlaku perkahwinan tak ada kebenaran ni, tak tertib dia tentera dengan polis ni. Surat pengesahan tempat tinggal dah tiada contoh. Dia surat pengesahan tempat tinggal ni tujuannya adalah untuk menyatakan anda duduk di negeri itu. Macam saya sebut tadi, ada orang Kedah, IC Kedah, tapi anda kata anda duduk pada Razak. Apa bukti duduk pada Razak? Contoh, biasanya kita akan minta apa bil yang menyatakan atas nama anda. Bil mobile, Maxis, terpulang alamat lagi. Yang penting tertera nama anda situ dengan alamat. Okey Kalau rental agreement pun okey juga, tak ada masalah. Kalau di Selangor pun sama, cuma yang tak ada tangan pengesahan mas tauhid. Kalau di Selangor ada 3 orang. Ada penghulu, nazim masjid dan ketua kampung. Ini boleh tanda tangan. Tapi kalau wilayah yang boleh tanda tangan ni adalah imam jurul nikah. Imam jurul nikah hanya boleh tanda tangan. Okey Jadi mahkamah syariah bagi kes contoh bawah umur, bawah pada 18 tahun, maka kalau dia nak kahwin boleh, cuma perlu kepada kebenaran mahkamah syariah. Okey, wali hakim pun sama. Bila isunya wali hakim sedari, memang naik mahkamah, confirm kan naik mahkamah. Cuma sedari yang risau kalau berlaku isu berkaitan dengan kedudukan wali hakim. Apa-apa isu lah berkaitan dengan yang saya sebut tadi. Cuma isu kedudukan wali hakim ni biasanya saudara akan buat borang permohonan, jumpa imam, kemudian ke pejabat agama. Di pejabat agama dia akan sediakan kepada anda satu surat untuk filekan ke mahkamah. Bermakna anda ke mahkamah dengan surat iringan daripada pejabat agama. Biasanya wali hakim tak lama saudara. Kalau saudara baru, biasa kalau dia pergi bagi pejabat agama, kemudian ke mahkamah, tengah hari dah baca kes dah, dapat dia ke pejabat agama balik, manakala boleh kahwin. Pada dia buat sebulan lah, Ustaz ingat. Tu pun bagi kes apa ya? Bagi kes ni wali hilang. Wali hilang ni mungkin ada dia masa sikit perlu. Okey Kemudian poligami bagi suami yang nak poligami, mana dia boleh mohon poligami di bawah Seksyen 23. Kalau wilayah ni dalam ruta. Kalau sampai hidup di Selangor, pejabat agama dia mahkamah kedulangan. Dia terletak di Bagi. Juga biasanya di bawah Seksyen 23 lah. Dapat dia akan masukkan perintah tu sama sebagaimana dokumen biasa. Okey, tambahan dokumen sendiri kat pengenalan wali. Ni surat perakuan nikah ibu bapa, surat perakuan nikah ibu bapa, surat perakuan cerai, surat perakuan cerai. Tengok surat perakuan. Kalau ibu bapa tak ada, contoh dia bercerai, kita nak salinan surat cerai yang tercatat tali nikah. Ustaz ingat kalau di Selangor dia nak ori lagi. Cuma wilayah ni salinan pun okey dah. Selangor dia diketi sikit. Okey, surat kebenaran berkahwin pasangan, borang wakalah wali. Kalau wali tak dapat hadir, wali dia boleh wakil wali, adalah borang dia. Kematian, kalau kematian wali, kita dah sedia mati. Ini sekiranya berkait lah. Kalau dia nak kahwin ni, statusnya cerai. Dua-dua kita dah sedia cerai asal. Photostat tak nak, kena ada lah. Jadi sekiranya berlaku, dulu dia kahwin, kemudian dulu dia kahwin, kemudian ataupun dia bercerai, kemudian rujuk balik, ada segi rujuk, kemudian mati pula pasangan dan dia bercerai. Mati ni mana kita nak semua dokumen-dokumen yang ada. Yang ni bagi saudara baru. Saudara baru ni contoh dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam dia pernah nikah. Perkahwinan tu berdaftar dengan JPN. Dia kena bawa baru perkahwinan tu dengan sivil. Dia ada deklarasi. Kalau tidak nanya nanti, dulu pun kita tak nampak juga benda ni saudara Tiba-tiba dia kena. Dia kahwin, bekas suami dia pergi ambil CJ nikah, filekan ke mahkamah sivil, tiba-tiba dia kena. Yang ni
Kalau bagi seorang perempuan, kalau dia nak kahwin dengan lelaki yang mana lelaki ni dalam tempoh endah isteri sendiri, lelaki ni kena ada perintah poligami daripada mahkamah. Sebab kita nak elakkan berlaku rujuk, dan di situ dia berlaku penipuan, kena ada benda tu. Ingat rujuk ni dia boleh jadi. Sebab itu dalam tempoh endah ni, bila mana berlaku perceraian suami dan isteri, bila mana berlaku perceraian dalam tempoh endah, katalah cerai di mahkamah jalan duta, dalam tempoh endah ada, kalau suami dia pergi jumpa dia walaupun isteri ni tak setuju, disebut gini pada isteri dia, yang abang rujuk dengan awak, isteri tak setuju, apa hukum rujuk tadi? Sah, walaupun isteri tak setuju. Sebab rujuk ni dia bukan hak isteri, rujuk adalah hak suami. Walaupun main-main 3 perkara terujuk. Pernah berlaku lah isunya sedari Okay, yang nak kahwin dengan warga negara asing, ini pas yang dibenarkan. Contoh orang UK, dia duduk di UK sekarang, kita duduk di Kuala Lumpur, nak kahwin kat mana Kuala Lumpur, boleh ke tak boleh? Boleh. Biasanya dia akan datang menggunakan pas visit sosial, dan dia ada jangka pendek, jangka panjang lah. Okay, dia boleh datang. Okay, di antara dokumen yang diperlukan bagi pihak dia, apa dia? Selain daripada borang, macam Selangor dia ada borang. Kalau wilayah tak ada, dia akan follow dengan pasangannya. Baik, dokumen apa yang kami nak? Pasport visa yang masih sah, dia kena ada surat daripada immigration, kemudian dia kena ada surat daripada kedutaan. Surat daripada kedutaan tu biasanya dia akan mention di surat itu, no objection to marriage biasanya. Tidak ada halangan untuk dia kahwinlah dengan kita warga negara. Bermakna surat ni perlu disahkan oleh Wisma Putra. Biasa surat ni dia kena ambil daripada kedutaan, kemudian sah di Wisma Putra di Kelas 2 Putrajaya, kemudian barulah pergi ke immigration kalau tracknya sepatutnya. Barulah dia pergi ke immigration. Immigration dia akan bagi. Jadi satu surat yang immigration bagi. Cuma HIV test dia boleh buat di negara kita. Sekejap je yang tu Ustaz ingat. Cuma dalam negara-negara yang Ustaz dapatan Ustaz lah sebagai pendaftar dulu saudara, negara yang paling susah sikit adalah Jerman. Tahu Jerman ni susah sikit. Dia punya dokumentasi Ustaz pun yalah susah sikit dia nak keluarkan. Mengambil masa. Sebab tu kita letak tu 3 bulan tu enough lah sebenarnya. Okay, cuma negara lain macam Korea, Netherlands, UK, Perancis, US, itu setakat ni tak ada masalah sangat. India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, saya tak ada masalah yang tu. Cuma Jerman lah, Jerman baik sikit. Sebab tu kena buat awal lah kalau ada okey, lepas dia dibenarkan. Okay. Cuma kalau warga negara kita nak kahwin di luar, contoh Indonesia, dia proses untuk dia je. Cuma kita nak hak yang pasangannya, biasanya apa dia? Pasport. Pasport tu dikepikkan bersama, masuk dalam dokumen anda. Nanti kita akan keluarkan kebenaran berkahwin anda ke luar negara. Mana Indonesia? Mana Singapura? Lah, mana-mana lah. Dia, side dia ni, dia akan follow dengan negara dia. Dia akan follow dengan negara dia. Negara dia pun ada undang-undang. Dia akan follow dengan prosedur negara dia bagaimana untuk dia kahwin dengan warga negara asing. Macam Indonesia sebagai contoh. Sama je. Cuma dia perlukan kebenaran daripada kita warga negara sebab pasangan dia. Okey. Okey, di surat pengesahan tempat tinggal saudara, contoh. Okey, ini borang HIV test. Cuma dia akan tertera nama anda. Bila cetak dia akan tertera nama anda nanti. Nanti ke klinik hospital kerajaan, hospital kerajaan, swasta jangan. Okey, kemudian yang ni pengesahan tanda tangan wali. Yang Ustaz sebut tadi pengesahan tanda tangan wali jauh. Okey, jadi borang wakalah wali. Kalau wali tak dapat hadir, wali boleh wakilkan. Hal ni biasanya kalau wali duduk jauh-jauh luar negara, wali kita minta supaya bawa wakalah. Takut-takut berlaku flight delay, dia tak boleh. Lepas tu maknanya pernikahan tak boleh jalan kalau benda ni dibuatlah. Sedangkan wakalah wali. Janda berhias. Janda berhias ni maknanya seorang perempuan kahwin dalam tempoh perkahwinan, dia diceraikan oleh suami dia. Baik, dia tidak ada iddah. Maknanya kalau dia nak kahwin dengan orang lain, okey je. Cuma dia perlu kepada perintah mahkamah untuk mengesahkan dia ni adalah ni, janda berhias. Biasa mahkamah bagilah yang ni di bawah Seksyen 18. Okay, sebab bidang kuasa mahkamah di situ. Kita utama ke tempat perempuan,
Macam saudara, mungkin saudara orang Kuala Lumpur nak kahwin dengan pasangan kat mana Johor, biasanya di Johor. Tempat perempuan. Jangan sangat. Laki KL, perempuan Johor. Nikah Hawali. Oh. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Laki KL, perempuan Kedah. Nak kahwin kat mana? Selangor. Boleh? Laki mohon dengan KL akan keluarkan kebenaran berkahwin ke Selangor. Kedah, perempuan mohon dengan Kedah akan keluarkan kebenaran berkahwin ke Selangor. Dapat masuk Selangor, pejabat agama dapat kebenaran tu bawa pada imam. Kat mana nak kahwin? Masjid negeri. Contoh. Okey, mahal. Ni mas kahwin negeri saudara. Okey, wilayah persekutuan 300 sekarang. Sekarang 300 sama dengan Selangor. Hal lain kekal macam biasa. Kedah, Kelantan, Perlis ni yang tidak ada ketetapan, dia melibatkan perbincangan keluarga. Bila melibatkan perbincangan keluarga, maknanya anda sedang bincang dengan keluarga. Berapa? 10K, berapa? 5K, berapa? Terbulan lah. Okey, perkahwinan dalam negeri, luar negeri, saudara follow dengan ikut undang-undang yang sedia ada. InsyaAllah saudara, kita akan daftarkan perkahwinan itu biasanya selepas daripada kahwin. Dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh akad nikah, saudara pergi ke pejabat agama, saudara boleh dapat. Saudara boleh dapatkan sijil, kemudian boleh buat akad nikah pada hari yang sama sekejap ni. Okey ya? Biasa dalam tempoh 14 hari bekerja lah. Okay, cuma ada negeri-negeri nikah tu dapat sijil, antara dia Perak. Perak dia lihat. Okey, pendaftaran sukarela contoh. Katalah orang ni dia kahwin dulu di gereja. Dua-dua ni kahwin di gereja. Lepas tu masuk Islam. Dua-dua ni masuk Islam. Bila masuk Islam, apa jadi pada perkahwinan dia orang? Okey, Islam mengiktiraf perkahwinan mereka dalam agama asal. Sekiranya masuk sekaligus ataupun suami masuk, untuk sebulan baru isteri masuk, tapi jangan lebih pada 3 bulan. Lepas pada 3 bulan kebiasaannya, sebab biasanya dia tamat di situ, manakala dia nak bersama balik, kahwin balik. Manakala dalam tempoh tu dia pergi pejabat agama, kita register dia saudara. Okey, SPIN ni dia bila mana CJ tu nanti kita ada beri bahasa. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu, tak perlu terjemah. Nikah. Okey, dalam SPIN anda boleh upload gambar. Memang kita nasihatkan untuk upload gambar siap-siap, tapi gambar yang berukuran pasport lah. Okey, yang di perkahwinan ia melibatkan kesalahan di bawah akta. Okey, denda, berjaga, kedua-dua sekali. Contoh, kenyataan palsu apa dia? Maklumat dia bagi kita maklumat palsu, maklumat tipu. Contoh. Sebab tu kita tak galakkan. Perkahwinan ni kalau tak ikut peraturan, dia akan terdedah benda ni. Hal ni semuanya melibatkan perkahwinan, dia boleh jadi perkahwinan tak sah, ada masalah nanti. Okey, tergedala nanti, melibatkan pendaftaran anak dan juga melibatkan mahkamah syariah untuk pengesah tarapan anak. Sebab tu bila mana berlaku perkahwinan macam di Thailand, jadi masalah. Okey, selagi okey, perkahwinan yang suci, hukum syarak ni dia melibatkan dasar yang ada yang perlu dilakukan mengikut hukum yang ada. Kemudian melibatkan peraturan ni, prosedur ni untuk kita nak jaga lah, supaya perkahwinan orang kahwin ni okey. Saudara okey, yang ni terima kasih. Saudara, okey, Ustaz ingat, saudara, Ustaz dah jelaskan kepada saudara dan saya sekalian. Mudah-mudahanlah saudara dapat sedikit ni. Tolong share dengan member-member yang ada, kan? Dan Ustaz mengharapkan saudara bila nanti buat permohonan kebenaran berkahwin, Allah permudahkan urusan. Dah kahwin nanti semoga bahagia sampai bahagia sampai ke syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkata, semua pengapa? Biasanya lepas keluar itu dah tak lupa lah. Apa prosedur nanti dekat-dekat nak Kejap lah. Dia tak lah. Buat prosedur ni tak boleh nak ikut-ikut orang. Sebab status masing-masing tak sama. So kita buat kita dulu. Dekat online, tapi kita dulu. Dan dia semacam
isi orang online lain dia, isi maklumat dia. Lepas tu kita print je kan. Kita print, lepas tu completekan dokumen, dan juga kita. Lepas tu kalau berlainan negeri jumpa pejabat kamu sama itu negeri lelaki dulu. Macam mana? Okey, okey, Rik. Lepas dah dapat kebenaran dan lelaki lepas pada perempuan. Apa nanti dekat-dekat nanti kita akan bantu kalau tak faham lah. Kita pun akan share nanti link untuk negeri-negeri dan dia ada WhatsApp dulu lah. Okay kan? Okay, so sebelum kita mulakan slide terakhir kita lihat sekejap dalam 15 minit itu. So kita tangguhkan dulu program kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ada sikit dulu ni, boleh nak makan kat atas boleh kat bawah. Dulu. Mak memang orang dia. Wali tu kalau sebab dia bahasa wali, contoh awak kena kalau Jawi ni biasa wali dia boleh buat kalau kita buat awak semua buat ada dia waktu dia boleh kita masukkan juga tadi merujuk juga Ustaz nak bawa kata awak lebih boleh di Jawi sebab Ustaz dah keluar daripada Jawi macam kahwinan. Awak boleh beritahu dengan pendaftar awak boleh jumpa pas saya dinikah. Cuma kalau dulu dia masih masuk Ustaz ada kita minta abang ni dia buat surat kosong surat kosong ni boleh buat surat ni tentang dia cerita lah saya harapkan kalau kita kahwin ni buat saya sudah tak ingat sekadar tahu tak apa dah tak itu dan saya adalah abang kandung maka surat kosong ni lah kita masih bagi satu bukti ya pengakuan sebagai wali umur kakak kita berbeza kadang-kadang di kaunter kalau di kaunter awak request tak boleh saya dengan surat jadi perlu datang awak perlu kalau tak masuk ke memang sedikit Alah. orang luar Selangor sini nak. Ini adalah ini tak perlu kita berkaitan dengan awak. Ini wali ini poligami. Ini tanda tangan awak. Ini tanda tangan awak. Okey, ini tanda tangan awak ni buka. Kalau sedih. Mana awak? Ini tanda tangan awak. Kita dapat saya di masjid dekat. Saudara bulan. Mana rujuk dengan masjid kan? Mana iman? Okey, dekat masjid terdekat itu biasa dia akan ada dulu. Nanti awak kata tanda kepada dia. Dia kata saya mau orang tu. Awak buat keluar sana. Okey dah. Masuk sistem. Okey mana? Dalam sistem tu masuk balik kan? Boleh. Awak masuk balik kepada sistem. Okey, masuk kepada nombor rujukan. Dia masuk IC.
Nah, ini belum kena WPN ini. Buat boleh juga. Ataupun katalah kalau terjadi lapor, awak tulis di seperti dalam kontrol serta dalam nanti kita dapat saja. Santai. Kita dapat.